Ucapan Naib Chancellor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Pro-Chancellor UKM. Yang berbahagia Datuk Yeo Wah Chin, Ahli Lembaga Pengarah UKM. Timbalan-timbalan Naib Chancellor, ahli-ahli Senat, akademik dan warga universiti, serta para graduan yang diraikan dan alumni UKM yang dihormati. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita dapat bersama-sama meraikan majlis convocation UKM ke-49 ini. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara yang telah diisytiharkan sebagai Pro-Chancellor UKM yang baharu. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki merupakan alumni Fakulti Ekonomi dan Pengurusan pada tahun 1985. Kalau nak tahu, anak jati Bukit Bayas, Kuala Terengganu ini ligat di gelanggang sepak takraw semasa di Kolej Ibrahim Yaakob UKM dahulu. Liku-liku pengalaman dan perjalanan hidup Tan Sri wajar dicontohi. Pengalaman beliau dalam perkhidmatan awam selama 28 tahun pula memang tidak dapat disangkal lagi. Dari satu jabatan ke jabatan yang lain, beliau menimba pengalaman yang mencorak kepribadian serta ketokohannya pada hari ini. Beliau pernah berkhidmat di Kementerian Keuangan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Berbeza dengan peneraju institusi KSN sebelum ini, beliau merupakan satu-satunya ketua Setiausaha Negara yang memimpin perkhidmatan awam di bawah teraju 3 Perdana Menteri, iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Mohamed Yassin dan Yang Amat Berhormat Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli lembaga pengarah universiti yang sudi hadir pada hari ini. Mereka ini telah banyak memberi sokongan kepada UKM dikala susah dan senang. Dikala kami mencari rakan LPU untuk bersama dalam program-program alumni dan pelajar, Datuk Yeo Wah Chin sentiasa sudi melapangkan masa untuk turut serta. Terima kasih Datuk Yeo. Datuk Yeo juga merupakan alumni UKM daripada Fakulti Ekonomi yang berjaya bergraduasi pada tahun 1984. Terima kasih kepada semua ahli LPU UKM. Alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, kini kita telah ada perisai. 95% rakyat Malaysia sudah lengkap menerima dos vaksin masing-masing. Kini kita lebih yakin untuk berkumpul seperti hari ini tapi masih patuhi SOP. Terima kasih kepada semua barisan hadapan yang bertungkus lumus bersama kerajaan, organisasi swasta, seluruh rakyat Malaysia. UKM juga amat berbangga kerana turut memainkan peranan besar dalam menyumbang kepada peratusan imuniti kelompok rakyat Malaysia melalui inisiatif PPV IPT at UKM yang beroperasi di Dewan Gemilang, di HCTM, Pandu Lalu HPKK dan PPV Bergerak HCTM UKM. Uniknya UKM ini dah 2 kali dalam era pandemik COVID-19 kita buat convocation secara fizikal mengikut norma baharu. Kita santuni pelajar, convocation yang sederhana, patuhi SOP, walaupun anda berkombo pakai pelitup muka, mengambil scroll atas meja tanpa sentuhan, itulah norma baharu. Tapi gambar anda senyum tetap ada, cukup untuk bukti bagi tatapan anak cucu nanti. Ibu dan bapa pasti ingin melihat anak di atas pentas. Namun jangan risau, wajah mereka tetap boleh ditonton dari siaran langsung di Facebook dan YouTube UKM. Para graduan sekalian, lambaikan tangan anda sekarang tanda kasih kepada mereka. Lambaikan, jangan malu, lambaikan. Lambaikan lagi. Terima kasih. Majlis ini untuk anda, kemuncak perjalanan kegemilangan akademik anda.
Perjalanan ini tidak mudah dan penuh cabaran, dan sehingga kini 214,236 orang graduan telah dihasilkan. Pada tahun ini, 7,709 orang graduan lagi akan berarak di pentas yang bersejarah ini. Jerih perih pengorbanan para pensyarah, ibu bapa, warga kerja universiti dan pelbagai pihak yang lain terbayar sudah. Tahniah kepada graduan dari Fakulti Sains dan Teknologi yang akan menerima ijazah masing-masing pada sidang ini. Sidang hadirin sekalian, UKM telah mencecah usia 51 tahun pada 18 Mei 2021 yang lalu. Universiti kebangsaan ini adalah universiti watan kita, unik dan istimewa. Ditubuhkan hasil perjuangan masyarakat dan pejuang bangsa. Aspirasi rakyat untuk melihat sebuah universiti beracuankan kebangsaan, memertabatkan bahasa ibunda, berdiri megah sebagai sebuah universiti terkemuka untuk kita tunaikan. Kita bukan jago kampung. Universiti ini juga diiktiraf di peringkat dunia. Dalam QS World University Ranking, UKM di kedudukan ke-144. Dalam QS Asia University Ranking pula, UKM naik ke tangga ke-33 dan dalam penarafan Times Higher Education Asia University Ranking, UKM naik di kedudukan ke-150 Asia. Jadinya jangan kata universiti ini tak hebat. Apa yang penting bukan penarafan semata-mata, tetapi sumbangan UKM kepada masyarakat melalui penyelidikan gegar gamat atau dengan izin di translational research. Hadirin yang dihormati, ibarat rumah ada tiang serinya, ibarat gunung ada pasaknya. UKM memperkenalkan Pelan Strategik Trust 2021-2025 sebagai kesinambungan kepada Pelan Strategik UKM 2014-2025. Kerangka Holistic Trust dengan izin talent, iaitu bakat, ethics atau etika, revitalize atau memperkasa, agile atau tangkas dan soul iaitu jiwa menjadi nilai asas kepada setiap prakarsa yang dirancang. Lembayung trust menjadi naratif baharu untuk UKM melangkah lebih jauh. Nilai ini perlu diterapkan dalam semua aspek bagi mencapai dua matlamat utama iaitu keboleh pasaran graduan dan penjanaan pendapatan. Hadirin sekalian, kekurangan keupayaan diri tidak menjadi alasan untuk terus menimba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi. Di mana ada kemahuan, di situlah ada jalan. Inilah pegangan pelajar luar biasa Syawal Muhammad Yusof, pelajar OKU Penglihatan. Boleh berdiri? Terima kasih. Kita berikan tepukan paling gemuruh. Anda adalah bukti UKM berjaya memberi sinar kejayaan kepada akademik dengan ekosistem pembelajaran mesra OKU. Walau apapun kondisi anda, kita santuni. Terima kasih kepada pensyarah fakulti ini yang sabar mendidik pelajar-pelajar kita. Kalau anak didik pun hebat, apatah lagi gurunya. Profesor Madya Dr. Nur Adlika Ainul Anwar. Beliau adalah pakar astrofizik FST UKM yang menemui lohong hitam supermasif. Telah menerima Anugerah Merdeka 2021 baru-baru ini. Hebatnya lagi, beliau turut diiktiraf sebagai Women of the Future Awards Southeast Asia 2021 bagi kategori Sains, Teknologi dan Digital. Bukan Dr. Adlika sahaja yang hebat. Bahkan teraju fakulti iaitu dekannya sendiri dan ahli akademiknya lain juga sama hebat. Baru-baru ini Profesor Dr. Ishaq Ahmad ada? Terima kasih. Silakan berdiri Profesor. Beliau bersama-sama 6 ahli akademik FST berjaya tersenarai sebagai top 2% Scientist 2020 oleh Elsevier. Tahniah dan syabas kepada seluruh warga FST. Hadirin sekalian, di peringkat awal penularan virus COVID-19, ramai yang tidak menyangka bahawa virus ini boleh tersebar melalui udara. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Syahrul Muhammad Nazir. Beliau pakar bidang sains atmosfera, kimia sekitaran dan kimia marin dari FST yang pernah mencetuskan fenomena di negara ini apabila berjaya membuktikan sebaliknya pada ketika itu.
Beliau bersama kumpulan penyelidik dari FST, Fakulti Perubatan dan FKAB telah mendapati COVID-19 juga boleh merebak melalui udara, terutama di ruang yang tertutup. Penemuan ini memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berada di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik, seperti di Dewan Dekta ini. Semasa COVID-19 telah mula menjadi pandemik global, ahli penyelidik FST terus terkehadapan menggembling tenaga dalam mengamalkan ilmu dan kepakaran bersama ribuan saintis lain di seluruh dunia bagi menghadapi dan menyahut cabaran COVID-19. Kali ini kita guna satelit pula. Kita melihat perubahan udara kualitinya dengan menggunakan teknologi satelit di 13 negara rantau monsun Asia. Hasil daripada kawalan pergerakan yang dilaksanakan akibat pandemik COVID-19, kajian yang diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad Talib. Kajian ini melibatkan penyelidik daripada pelbagai agensi dan universiti utama dunia termasuklah The National Aeronautics and Space Administration Amerika Syarikat atau NASA, Japan National Institute for Environmental Studies dan National University of Singapore. Hebat tak hebat sarjana UKM ini? Tahniah. Ada lagi cerita pasal FST. Tadi kita guna satelit, sekarang kita guna ubat pula. Inilah dia Profesor Dr. Muhammad Firdaus Muhammad Raih. Beliau bersama pasukannya yang melibatkan semua pakar bioinformatik di FST telah membangunkan sistem penyaring ubatan sedia ada bagi tujuan pensasaran semula atau drug repurposing untuk COVID-19. Melalui penyelidikan ini, ubatan sedia ada untuk mengubati pelbagai penyakit lain boleh digunakan tanpa melalui proses pengujian ubatan baharu yang mungkin mengambil masa berdekad lamanya. Syabas Profesor Firdaus dan pasukan penyelidiknya. Dan saya difahamkan juga pelajar yang bersama melakukan penyelidikan ini turut bergraduasi hari ini, Dr. Nur Syatila Abdul Ghani. Ada? Tahniah kami ucapkan. Masih lagi cerita COVID-19, di peringkat universiti kita membantu dari proses vaksinasi, tapi di peringkat fakulti pula FST membantu dalam kempen vaksinasi. Uniknya kempen ini dibuat dalam bermacam-macam dialek seperti dialek Kelantan, Kedah, Sabah, Terengganu, Pahang, Johor, Banjar dan Jawa untuk pemahaman pelbagai lapisan masyarakat. Inilah advokasi ilmu akademia FST. Jadi, sesiapa yang belum tengok video-video ini, bolehlah layari laman Facebook Fakulti Sains dan Teknologi. Jom kita rehat sebentar, sambil kita saksikan sedikit sedotan video-video ini. Vaksin ni macam kumang lah. Dokpong macam bahagian yang ada dalam kumang. Ada yang takutkan, ada juga tanya bolehkah kalau tidak ambil ini vaksin. Vaksin ni bahan iaitu mikrob atau kuman ataupun virus yang telah dilemahkan. Utawa virus yang wis dilemahke, dilebokke yang awake kita. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, nyalaan obor kejayaan UKM menyinari seluruh pelusuk negara. Nyalaan ini tidak pernah padam, malah semakin menyinar dengan adanya alumni hebat yang menerajui sektor awam dan korporat dalam dan luar negara. Izinkan saya memetik beberapa orang alumni tersuhur dari FST. Yang pertama, Tuan Haji Muhammad Fauzi Sobari, Ketua Pengarah Lembaga Pelesinan Tenaga Atom alumni FST 1985. Encik Kuswandi Salih, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, alumni FST 1985, Encik Chin Kiat Chuan, Presiden Persatuan Farmaceutical Malaysia dan Pengarah Urusan Johnson & Johnson Malaysia Sdn Bhd, alumni FST 1997. Para graduan yang dikasihi, selepas ini saudara-saudari akan menempuh alam baharu yang mencabar. Justru itu memanfaatkan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah dipelajari di universiti ini. Saudara dan saudari adalah wajah UKM yang menjadi cerminan universiti ini. Walaupun sudah bergraduat,
anda akan terus membawa jati diri universiti. Justru jagalah nama baik Universiti Watan ini. Sekali lagi tahniah diucapkan. Kami iringi perjalanan saudara-saudari semua dengan doa dan harapan. Semoga saudara dan saudari terus beroleh kejayaan serta berbakti kepada masyarakat dan negara. Dalam Al-Quran telah diisyaratkan alam semesta ciptaan ilahi, sains dan teknologi asas kemajuan. Ayuh suburkan kreativiti dan inovasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah dimulakan. Pengumuman penganugerahan ijazah oleh Naib Chancellor dipersilakan. Yang berbahagia Tan Sri Pro Chancellor, saya memohon Yang berbahagia Tan Sri menyempurnakan penganugerahan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda seperti yang disenaraikan dalam buku convocation.